Kalau kita tak bangkitkan tentang isu warga asing ni, kan, suruh dia pergi tengok balik pada tarikh 24 April siapa yang mula-mula sebut berkenaan dengan benda ni. Kan, jangan kata kita tak sebut, jangan kata kita tak buat kerja. Jadi hari ni saya nak perjelaskan kan, apa itu petition. Petition ni ada dua, sebab kita dah biasa main dan kita dah biasa buat dah kerja ni sehingga berjaya. Kan, petition ni dia ada dua kategori dia yang kita kena faham. Satu adalah surat ni adalah takrifan bagi petition. Surat permohonan atau rayuan yang biasanya ditandatangani oleh sekumpulan manusia kepada pihak berkuat kuasa untuk meminta sesuatu pertimbangan. Itu takrifan yang pertamanya. Jadi surat permohonan ataupun satu rayuan bagi mendapat pertimbangan daripada pihak berkuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah petition ini adalah dia panggil sebagai court case petition ataupun permohonan rasmi kepada mahkamah supaya sesuatu tindakan kehakiman dapat diambil ke atas sesuatu perkara. Ini yang kita tahu. Kalau kata berkenaan dengan warga asing ni, kan, kita nak buat petition bagi ditandatangani oleh sekumpulan orang bagi mendapat pertimbangan ni untuk apa? Untuk apa? Kan, kalau dia ada dua, satu dibuat oleh firma ni, saya kena terangkan dulu. Satu dia mesti dibuat oleh firma. Yang ni adalah petition berkenaan dengan case court. Dia mesti melalui satu firma guaman. Baru boleh buat crowdfunding dan sebagainya. Macam saya buat dulu. Kes penghinaan Rasulullah, kalau siapa tahu, dia ambil untuk perkara di bawah perkara 251A tu untuk lucut perayaan. Sebab undang-undang dah ada. Bila undang-undang dah ada, kita tak perlu nak minta pertimbangan lagi. Jadi dia melalui pegbam untuk kita filekan kes di mahkamah. Jadi pada waktu itu saya menggunakan firma Faizul Nasir & Co. Untuk kita wawarkan berkenaan dengan perkara ini untuk menandatangani satu petition bagi dibawa ke mahkamah. Pada waktu itu kita ada buat crowdfunding. Hak tu yang kita buat. Dia mesti melalui firma guaman sebab nak bawa kes pertuduhan ke mahkamah. Yang kedua ni adalah yang saya buat dalam MA63 dan juga ICC Stated Rome tu. Hak tu adalah petition awam. Jadi orang awam sign supaya mendapat pertimbangan untuk menolak ICC Stated Rome. Itu pertimbangan. Jadi dalam kes warga asing ni, dalam kes warga asing ni, kenapa saya tak buat? Kenapa saya tak buat dan kenapa saya bagi tahu saja? Ni yang kena tahu dulu. Kena tahu dulu, kena tanya dulu. Bukannya nak bantai tu. Bukan kita tak buat. Kita buat. Memang kita ada petition tu. Tapi sabarlah. Sebab kita tak akan ambil di bawah benda yang pertama. Untuk mendapat pertimbangan orang awam. Kenapa kita nak ambil benda tu sedangkan benda dah dalam undang-undang? Apa cadangan yang kita nak bawa? Sebab saya sebut benda ni. Bila saya sebut, saya tahulah benda yang saya nak buat. Jadi saya sebut yang pertamanya adalah berkenaan dengan Malaysia tidak pernah meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951 di bawah United Nations. Iaitu satu konvensyen bagi melindungi pelarian. UNCHR tu. Tu 1951. Kita tak sign. Sebelum Menteri KDN sebut, saya sebut lu. Bukan nak claim, nak bagi tahu lah. Jadi saya sebut dekat situ, nak bagi tahu kata saya tahu berkenaan dengan benda ni. Jadi sebab tu saya katakan apabila Rohingya ni memohon untuk perubatan, untuk pendidikan, untuk status bekerja, saya bagi tahu dalam live saya. Saya kata kita tidak pernah menandatangani protokol pelarian 1967, iaitu berkenaan dengan status dan hak pelarian. Kita tak pernah sign. Jadi dekat situ berkaitan dengan hak mereka tu, protokol dan juga komisen kita tak sign. Dan saya bagi tahu dekat situ lagi. Sebelum Ismail Sabri sebut, saya kata di situ menurut kepada Section 8 Immigration Act 1959/63 ataupun dipanggil sebagai Akta 155. Di bawah prohibited immigrant, refugee ataupun pelarian. Dia tak sebut refugee dalam tu lah. Dia adalah dia punya perkataan-perkataan dia. Refugee ni, pelarian ni, pendatang haram tanpa izin ni, yang dibuang negara dan sebagainya ni, mengikut Akta Immigration Malaysia, mereka adalah pendatang haram tanpa izin. Dan mereka ini boleh ditangkap dan dihantar pulang menurut kepada akta ini. Itu saya beritahu, undang-undang dah ada. Jadi undang-undang dah ada dan saya beritahu pula macam mana kita nak hantar mereka ni balik.
Bila akta dah ada, undang-undang dah ada, bila kita nak hantar mereka ni balik, macam mana kaedah dia adalah dengan mereka duduk di depoh tahanan immigration. Sebab itu saya bagi tahu kena buat laporan dekat tempat kita. Kalau kat tempat kita ada Rohingya, ada parti, kena buat laporan supaya immigration tangkap ataupun pihak polis tangkap, hantar mereka ke depoh tahanan immigration. Sebab nak hantar mereka balik, mestilah daripada depoh tahanan immigration. Jadi kenapa kita nak buat satu petition yang undang-undang dia dah ada? Apa cadangan yang kita nak bagi tahu pada kerajaan? Cadangan apa? Cadangan supaya dihantar mereka balik. Dah daripada undang-undang dah ada dah, nak cadang apa benda lagi? Undang-undang dah ada. Cadangan supaya hantar pendatang haram ni balik. Cadangan. Undang-undang dah ada, nak cadang pendatang bagi. Undang-undang dah ada. Rang ni adalah bil di dalam di dalam parlimen. Benda ni dah ada dah akta. Nak cadang jadah apa lagi? Tak perlu cadang, hantar balik saja. Sebab undang-undang Malaysia mengatakan perkara sedemikian. Itu yang kena faham. Jadi petisi yang kita maksudkan ini adalah petisi apa? Petisi yang kita akan bawa ke mahkamah merujuk kepada perkara-perkara yang kita sebut tadi tu, yang saya sebut tadi tu. Itu petisi yang kita buat. Merujuk kepada perkara saya bagi tahu kita akan bubuh dalam petisi tu berdasarkan undang-undang. Kita akan bagi tahu, kita akan bawa ke mahkamah ke Federal Court untuk cabar berkenaan dengan perkara ini. Kenapa tidak diambil tindakan? Sedangkan dalam undang-undang Malaysia dah termaktub, dah tersebut berkenaan dengan perkara tersebut. Kenapa tidak ambil tindakan? Itu yang kita buat. Jadi petition itu melibatkan awam tak? Melibatkanlah, tetapi mestilah melalui satu firma guaman. Untuk kita bawa ke Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan perkara yang saya sebut tadi. Itu yang kita kena faham. Masalahnya orang ni dia tak faham. Bila sebut petition dia ingat kena sign. Dia tak tahu petition ni ada dua. Satu cadangan, satu lagi adalah the court case petition. Bukannya semua nak buat petition ni matilah macam tu. Nak buat petition benda yang dah ada buat apa? Buat apa nak buat benda yang dah ada? Jadi tanggungjawab kita hari ni. Apa tanggungjawab kita hari ni? Setiap orang rakyat Malaysia, yang bernama rakyat Malaysia ni, kalau ada dekat dalam kawasan dia parti, warga asing dan sebagainya, buat laporan. Kaedah untuk kita hantar mereka balik ini adalah bukannya kita pergi ambil mereka terus hantar Bangladesh. Dia ada proses-proses dia. Proses di mahkamah, proses dan sebagainya. Jadi macam mana proses ni dapat berlaku? Proses ni dapat berlaku adalah melalui dia duduk di depoh tahanan immigration. Sebab itulah saya bagi tahu buat report. Tak guna kalau duduk tanda tangan banyak-banyak ni. Sebab undang-undang dah ada. Undang-undang dah ada, tak gunalah nak buat ni banyak-banyak. Undang-undang dah ada. Sekarang ni yang kita nak adalah supaya undang-undang itu dilaksanakan. Kalau macam tu depa ni bodoh lah. Saya tak sebut pasal dia Starlink, tapi memang saya tak sebut pasal depa. Saya nak bagi tahu pasal orang duk petikai ni lah. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi apa yang kita kena buat, tanggungjawab kita hari ni adalah kita masuk. Sebab sampai hari ni saya masih meronda lagi. Mak saya apa habaq. Saya kalau jumpa je tempat depa ni, saya akan telefon, saya akan buat laporan, saya akan bubuh dalam buku saya ni, buku 55 saya ni, saya akan tulis dekat mana alamat dia, saya akan pergi tengok pula kali kedua, ada tak tempat ni dah kena ambush ataupun tak kena ambush. Kalau tak ada ambush, saya buat lagi sekali laporan. Itu tugas kita. Itu tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Setiap orang, bukan yang nak jadi public figure semua ni, tak. Setiap orang, kita ni nak kena bergabung, nak kena bersatu. Bukan saya diam masa isu warga asing ni. Saya pun ada grup, saya duk pantau grup tu, duk tengok. Jadi kalau ada kedai di tempat tuan-tuan, buat laporan. Sama ada di PBT, ataupun di immigration, ataupun kepada pihak polis. Janji ada laporan. Buat laporan, cegah benda ni. Kita bersama-sama dengan pihak berkuat kuasa. Itu yang perlu kita buat. Kita kena semai kepada semua orang ni. Supaya semua orang buat benda yang sama. Bukan nak jadi budaya ekonisme ni. Budaya ekonisme ni memang saya bagi tahu. Budaya ekonisme ni kalau kita belajar sejarah, siapa yang belajar sejarah dia tahu. Budaya ekonisme ni daripada dulu lagi akan menjahanamkan sesuatu negara ataupun akan menjahanamkan sesuatu penstrukturan.
kerana nak jadi ikonism. Kan? Daripada dulu, daripada perang Napoleon apa segala ini, semuanya sebabkan ikon. Bergaduh-bergaduhan 100 years war, 200 years war, semuanya disebabkan oleh budaya ikonism. Tuan-tuan pergi baca lah tentang budaya ikonism ni. Kita bukan nak seorang ni jadi ikon, tak. Kita nak semua orang. Sebab semua orang adalah rakyat Malaysia. Semua orang ada tanggungjawab. Macam hari ni ada seorang brother kita di Penang. Nama dia saya lupa. Walaupun live dia 25 orang je tengok. Tetapi dia sentiasa. Dia kata nak buat apa, buatlah. Sebab ni tanggungjawab saya nak pergi Banteras Wagah Asing. Tu bagus. Dia keluar. Ada seorang. Nama apa? Nama brother ni seorang. Rambut sikat tengah tu. Rambut sikat tengah. Saudara-saudara, ni soalan cepu mah saya tak boleh nak jawab dalam live. Sekali lepas kecam saya dah bagi tahu, tuan-tuan fikir sendiri. Saya dah bagi tahu. Kita tak mau kritik siapa-siapa. Hak ni saya jawab persoalan kepada diri saya. Saya jawab persoalan kepada diri saya. Jadi kita setiap orang, bak orang lain kita tak mau fikir. Bak depa nak buat tu pergi kat depa. Hak ni bak hak tanya pada saya. Depa buat petition untuk jenayah tu lantak pergi kat depa. Kita tak mau ambil tahu tu kerja depa. Hak ni hak kita punya. Hak kita punya side lain punya side pula. Kita punya side adalah berkenaan dengan Rohingya. Hak depa petition untuk jenayah tu untuk Long Tiger lantak pergi kat depa. Kita pun tak mau fikir pasal depa, mampu pergi. Saya pun tak tengok. Saya pun tak tengok. Mampu pergi kat depa. Kita cakap pasal kita. Depa buat hal depa, kita buat hal kita. Kita tak payah masuk campur. Tu depa nak duduk sekali kan, depa apa kan, kita tak payah nak fikir apa pun pasal depa. Tak ada nak komen apa pun. Tu lantak pergi kat depa. Jadi ni pasal kita ni pasal Rohingya. Tak ada kena-mengena dengan depa punya petition apa bala semua, tak ada kena-mengena. Tu lantak pergi kat depa. Dan depa bukan buat untuk penentang haram tanpa izin. Depa buat untuk, ada orang hantar kat saya, depa buat untuk apa benda tak, saya boleh lupa lah. Pasal rekod jenayah ni, pasal depa punya grup lah, tu mampu pergi. Tu antara depa dengan squad mereka. Kita ada antara kita dengan squad kita. Dan kita punya fokus kita yang kita sebut tadi adalah berkenaan dengan International Convention, berkenaan dengan refugee. Jadi depa punya ni tak ada. Saya ada tengok banner depa, tak ada kaitan dengan pelarian ke apa bala ke, tak ada. Jadi jangan duk kaitkan depa dalam live dia ibarat macam mempromosikan depa. Saya tak mau. Lentak pergi depa nak buat apa, depa buatlah kerja depa. Depa nak buat apa, depa buatlah. Tu kerja depa. Setiap orang ada tanggungjawab dia sendiri. Setiap orang ada dia punya perjuangan yang sendiri. Depa nak perjuang hak pasal depa tu, pasal jenayah depa buat. Jadi ada orang. Jadi ni tak perlulah nak ramai-ramai duk pergi buat tentang pasal jenayah. Tu pasal kanun kesesahan. Hak kita sembanglah ni pasal refugee, pasal pelarian. Pasal Akta Immigration Seksyen 8, iaitu pendatang haram tanpa izin. Saya sebut tadi apa nama ni dipanggil sebagai prohibited immigrant. Prohibited immigrant ni pendatang haram tanpa izin. Jadi pendatang haram tanpa izin ni, warga asing ni bukan semua parti. Warga asing ni bukan semua parti. Warga asing ni dia ada hak, ada permit. Ada doktor-doktor di hospital pun warga asing tak. Doktor Filipina, doktor daripada segala planet tu pun warga asing tak. Tetapi warga asing dalam negara kita dia ada dua. Satu yang pakai pas permit bekerja, dia pakai visa bekerja. Satu adalah pas lawatan belajar, iaitu visa belajar. Mereka pun tergolong dalam warga asing. Hak kita sebut hari ini adalah di bawah Seksyen 8 Akta Immigration ni adalah pendatang haram tanpa izin. Antaranya adalah pelarian. Lepas tu apa nama ni, penganggur, miskin, lepas tu apa lagi, dibuang negara, semua tu bawah Seksyen 8. Dibuang negara, lepas tu masuk melalui lautan, dengan tidak dapat menunjukkan sebarang dokumen pekerjaan ataupun dokumen berkenaan dengan pembelajaran. Tak silap saya, ini semua bawah Seksyen 8. Tak ada kena mengena dengan part depa. Tak ada kena mengena dengan part depa. Itu depa punya part tu mampu habis. Jadi kena faham bagi elok. Kena faham bagi elok, jangan duk bagi jangan duk bagi hacam roba. JKK kampung apa fusi ngeram teluk ke? Rakyat ada hak untuk tahan parti minta tunjuk surat mendalam. Adakah rakyat ada hak untuk tahan parti? Minta tunjuk surat mendalam. Mengikut Akta Immigration, tanggapan ke atas parti adalah tanggapan tidak berwaran. Jadi merujuk kepada kanun prosedur jenayah, setiap orang awam boleh menangkap, boleh melakukan tanggapan, iaitu di bawah Seksyen 15, how to arrest. Boleh baca dalam tu bagaimana tanggapan itu dibuat. Seorang pegawai polis ataupun awam dapat membuat tanggapan ke atas ke atas bersalah.
Dan sekiranya dia mengaku dia bersalah, tidak perlu diikat dan sebagainya lah. Kalau dia cuba lari dan apa, orang awam boleh ambil apa-apa segala tindakan yang boleh menyebabkan dia diikat ataupun ditangkap. Itu di bawah Seksyen 15. Lepas tu dia kena rujuk bawah Kanun Prosedur Jenayah bawah 24, tak silap saya. Dia menerangkan macam mana tangkapan awam ni dapat dibuat. Tangkapan awam ni dapat dibuat adalah dengan cara yang pertamanya adalah tangkapan ini mestilah tangkapan tidak berwarrant. Jadi di dalam Akta Immigration menyebut bahawa tangkapan berkenaan dengan Seksyen 8 ni, prohibited immigrant ni adalah tangkapan yang tidak berwarrant. Jadi orang awam pun boleh tangkap. Orang awam pun boleh tangkap. Jadi di dalam tu juga, di dalam Kanun Prosedur Jenayah juga menyebut bahawa bagaimana tata cara tangkapan ini boleh dibuat adalah dengan menyerahkan ke balai polis yang berdekatan sebelum tempoh 24 jam. Jadi selepas tempoh 24 jam dikira sebagai kurungan yang salah ataupun mencolek. Jadi orang awam pun boleh tangkap. Dalam tu dia disebut tentang ketua kampung dan juga orang awam. Jadi boleh tangkap, tak ada masalah apa. Kalau ada kekuatan, tangkap. Tapi eloknya panggil pihak berkuat kuasa. Kalau kita pi saja, kalau kita mati kata. Kalau kita mati kata. Jadi kita panggil pihak pihak berkuasa yang mereka ni terlatih dan mereka juga mempunyai peralatan yang lengkap bagi membuat serbuan. Jadi itu adalah lebih baik. Kalau kata takat duduk naik motor berjalan ni, kalau dapat tahan, tengok kat UNCR, terus hantar ke balai polis. Bahawa dia ni adalah pendatang haram tanpa izin. Itu saja. Dia akan ditahan di dalam depoh tahanan immigration dan kemudiannya akan dihantar kembali ke negara mereka. Lon Tiger apa benda? Asal pendatang nak besar kepala, puitlah mulut calonkan tu Hamim. Ya, sebab itu saya kata dia sekarang ni telah menjadi ikon. Ikon kepada Rohingya yang lain. Kononnya dia hari ni mengaku dia lahir di Malaysia, dia jadi anak Malaysia. Tidak, dan merujuk kepada bab ketiga kewarganegaraan di dalam perlembagaan menyebut bahawa dia mestilah sama ada salah seorang daripada ibu bapa dia adalah orang Malaysia, baru dia boleh jadi rakyat Malaysia. Sekarang ni mak dia Maimar, tiba-tiba dia lahir di Malaysia, dia boleh kata dia orang Melayu, dia orang Melayu lagi lah dia tak boleh pakai. Orang Melayu ni ada disebut di dalam perkara 160 ni, bagaimana nak kita takrifkan sebagai orang Melayu, dia adalah bakar sedemikian. Disebut. Jadi dia mesti melihat kepada bakar. Yang pertama, dia adalah agama Islam, bercakap dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat orang Melayu. Takut tersilap. Dan aduh. Lah ni orang duk perhati live kita ni, bahayalah, takut tersilap. Jadi okey, orang Melayu ni artinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu menurut adat Melayu dan yang lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan atau Singapura, atau yang lahir sebelum hari merdeka dan ibu bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada hari merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura. Dan B ialah zuriat seseorang yang sedemikian. Jadi kita kena tengok, kalau bapa dia adalah Melayu, kalau bakar dia Melayu, baru dia jadi orang Melayu. Ni bakar Rohingya, tiba-tiba dia jadi Melayu. Mana boleh, tak ke gila punya kerja. Tak ke gila punya kerja. Dan dia, mak dia Rohingya, pak dia Rohingya, lepas tu dia nak kata dia orang Malaysia. Tak boleh, abang. Pergi tengok di dalam kerajaan melalui kuat kuasa undang-undang. Bagaimana yang boleh kata dia dapat rakyat Malaysia. Jadi sebab tu saya kata, dia ni telah pun terbukti, telah pun masuk di dalam surat khabar bahawa dia ni adalah pelarian UNCHR, dan juga Menteri Kementerian Dalam Negeri juga telah menyebut bahawa kita tidak pernah mengiktiraf. Kita Malaysia tidak pernah mengiktiraf. Dulu saya sebut orang kata saya gila. Saya kata Malaysia tak pernah iktiraf. Dia kata, kalau kita Malaysia tak iktiraf, macam mana boleh ada bangunan UNCHR kat Malaysia? Tapi atas budi bicara kita, tapi kita tak pernah iktiraf. Bila kita tak iktiraf, sebarang convention ataupun protokol mengikut Akta Immigration, mereka ini Akta Immigration 1959/63, pelarian dikira sebagai pendatang haram tanpa izin. Jadi macam mana dia boleh pi Batu Sembilan Cerah, dia boleh pi sana, pi sini? Sepatutnya immigration di Johor ataupun orang sekeliling dia kena buat report supaya dia ditangkap. Dia ditangkap untuk duduk dalam depoh tahanan immigration. Dan itu saja. Sebab benda ni dah viral. Tentang kes dia dah viral. Tentang dokumen dia dah viral. Tapi macam mana dia boleh bebas?
Kan kalau dia bebas, dia akan jadi ikon kepada Rohingya yang lain. Rohingya tengok, oh tengok itu kita punya member kan, Long Tiger mah. Kan Long Tiger dia boleh bebas. Kan jadi kenalah immigration kena buat satu kena tangkap dia ataupun pihak polis kena tangkap dia kan di bawah Akta Immigration kan kerana dia tidak ada permit. Dia bukan ada kad pengenalan, dia bukan ada apa, dia boleh pergi jalan sana sini, dia nak pergi mana, dia tak ada apa pun. Dia hanya kad UNCSR pun tak ada. MyCas pun dah mati. Kan jadi dia ni siapa boleh pergi sana pergi sini. Kan jadi tangkap dia bubuh dalam depoh tahanan immigration. Senang cerita. Kan senang cerita. Itu saja. Kan good info. Area Alok Start berlambak berarti Rohingya bersepah. Ya, MZ gelegah. Kan kita akan buat report, siapa nak buat. Kan jangan nak bagi serabut. Kan tangkapan orang awam. Si Hamim tu bukan pendatang, dia pelarian. Ya betul, dia pelarian. Pelarian ni adalah pendatang haram tanpa izin. Pelarian ni, refugee ni adalah pendatang haram tanpa izin ataupun dipanggil di dalam Akta Immigration adalah sebagai prohibited immigrant. Prohibited immigrant ni pendatang haram tanpa izin. Wan Khairuddin Abu Noh, pelarian UNHCR dikira pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin. Fit apa cerita malam ni? Depa jadi brother mampu pergi depa, kita malah nak ulih pasal depa. Sudahlah duk tanya pasal depa ya. Kita tak mau mampu pergi depa, depa nak brother kan, depa nak apa kan, depa nak itu kan, nak ini kan, terpulang kepada depa. Itu masalah depa. Masalah depa tiada masalah dengan kita. Tiada kaitan masalah dengan kita dan kita tak mau ambil peduli pun pasal siapa. Kita nak kira perjuangan kita dan tim kita aja. Depa nak selarukan apa tu mampu pergi depa. Jangan duk masuk lalas je duk tanya pasal depa. Saya malah nak buat semok Ada permit kerja tapi meniaga makan ada permit kerja tapi meniaga makan waktu habis kerja, macam mana tu? Tu dikira sebagai langgar permit. Sebab tuan-tuan kena tahu permit bekerja ni dia ada kawasan dia akan bagi. Contoh kalau dia kerja di Kelang. Jadi permit dia ni akan tulis dia ni bekerja di syarikat mana. Contoh syarikat Top Glove Kelang. Jadi dia boleh duduk dalam kawasan tu dia boleh kerja dekat situ jadi tiba-tiba tuan-tuan jumpa ada permit bekerja ni duduk di duduk di Petaling Jaya sebagai contohnya. Jadi tu dia dah dia pula duduk di Kedai Runcit. Jadi dia dah langgar permit bekerja. Dia dah langgar permit bekerja juga boleh ditangkap di bawah seksyen, tak silap saya seksyen 6 kot. Seksyen berapa dah immigration? Saya tak ingat terlupa dah. Seksyen 61 kot. Siapa ada polis ada datang ni. Dia langgar permit. Dia langgar permit bekerja. Dia langgar permit ataupun dipanggil langgar pas lawatan. Jadi pun boleh buat report. Bini dia Melayu kot. Macam mana pula dengan anak si Hamim tu? Bolehkah anak dia dikategorikan sebagai bangsa Melayu? Tak. Anak dia tak jadi bangsa Melayu. Dia tengok bakar. Kalau dalam 28 perkara 28. Dia kira bakar yang sedemikian Ustaz. Mana lah? 28 ke 27 dah. Okey, jadi pasal Hamim ni, dia kena tengok pada perkara 28B. Seorang dia kalau perempuan, kalau seorang perempuan lah, kalau kita kahwin dengan perempuan Turki kan, kalau tuan-tuan kahwin dengan perempuan Rohingya, kalau saya ada yang kahwin dengan perempuan Rohingya kan, kena tengok pada 28B. Seseorang perempuan yang sebelum hari merdeka menjadi warga negara persekutuan atau warga negara bagi persekutuan melalui pendaftaran sebagai warga negara atau berikutan dengan pendaftarannya sebagai rakyat kepada seorang raja di bawah mana-mana peruntukan perjanjian tersebut atau mana-mana peruntukan mana-mana undang-undang negeri yang membenarkan pendaftaran perempuan yang berkahwin dengan warga negara bagi persekutuan atau dengan rakyat, raja hendaklah dikira sebagai warga negara melalui pendaftaran di bawah pasal 1 perkara 15. Ni kalau perempuan. Kalau Hamim ni dia kahwin perempuan, bini dia Melayu, dia tak dapat ni. Dia tak dapat, dia akan dapat IC merah lah kalau dia mohon penduduk tetap. Lepas tu mungkin dia akan dapat dia tengoklah kalau dia berhajat untuk duduk di sini selamanya bermastatin tetap, boleh bercakap dalam bahasa Melayu, boleh menulis dalam bahasa Melayu, mungkin dia boleh mohon. Tapi sekarang ni dia adalah pendatang tanpa izin pendatang tanpa izin ke dalam negara Malaysia. Anak dia kalau kita tengok jadual KDN kawan saya bagi anak dia ni akan jadi rakyat pada persekutuan. Rakyat pada persekutuan. Jadi anak dia ni
pelarian berkahwin dengan seorang Malaysia, kan, anak ni akan jadi sebagai rakyat pada persekutuan. Dia bukan bangsa Melayu, anak dia bukan bangsa Melayu sebab dia akan ikut bakar. Seksyen 6 1C, ni Muhammad Idham jawab. Ni langgak PAS lawatan. Seksyen 6 1C. Ni untuk permit bekerja. Permit bekerja. Suami Pakistan, isteri orang Melayu boleh meniaga kan, tapi dia meniaga atas nama bini dia. Atas nama bini dia. Ni nak sebut pasal apa? Jekyll lah. Jekyll saya dengar cerita dia dapat kat Menalan kan. Rohingya punya visi di Malaysia dapatkan bini Melayu. Dapatkan anak warga negara IC, diorang guna nama anak beli apa. Ya betul, mereka akan guna nama anak untuk letak semua bisnes semua atas nama anak. Tapi mereka ni masih lagi status yang sama. Di Bukit Mentajam, mereka dah jadi kaum yang majoriti di kawasan tu. Dalam summit pun mereka buka kedai. Sebab tu saya kata kena buat laporan. Kena buat laporan. Setiap antara tuan-tuan yang tengok ni, saudara dan saudari yang tengok ni, kena ambil orang kata apa, tanggungjawab. Kena ambil tanggungjawab. Dan banyak-banyak di antara yang telefon saya ni, banyak-banyaknya adalah orang tua-tua. Banyak kebanyakannya adalah orang-orang veteran. Mereka ni berjiwa, orang kata apa, berjiwa negara ni. Mereka telefon, mereka tanya saya, macam mana nak buat laporan, nak telefon dengan siapa, nak berhubung dengan siapa. Saya beritahu, telefon DCC, beritahu dia duduk dekat penempatan ni, DCC akan ambil tindakan dan sebagainya. Boleh buat laporan polis di IPD polis. Jadi hak yang kita ni, hak muda-muda, hak kaki ronda ni, naik motor tak tahu nak pergi mana, pusinglah dengan kawan-kawan. Tengok ada Rohingya, telefon polis. Bukan payah pun pergi situ. Oh ni tempat ni ada Rohingya, telefon polis. Hak kaki ronda ni kan. Kalau maklum kita boleh buat. Ni saya ambil okok dia ambil. Dengan kita. Kalau maklum kita boleh buat, maklum kita boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Naik petang-petang, habis kerja tu naik motor ronda nampak Rohingya ambil. Sekarang ni bukan susah macam dulu. Dulu nak kena pergi check nombor postcode dekat pejabat. Kena pergi check nombor postcode dekat pejabat pos, nak tahu alamat. Sekarang ni tak payah. Sekarang ni pakai geolocation lah. Pakai geolocation lah, type what is my address now. Keluarlah alamat tu. Keluar alamat tu, okey, bagi kat pihak polis ni. Saya duduk di alamat sekian ni. Rumah nombor berapa, saya dapati ada warga asing duduk di sini. Kau pihak immigration, bukan payah pun. Dan dia takkan tanya pun nama penuh. Cik, nama penuh apa, IC apa, tak tanya. Dia tanya, cik nama apa, nombor telefon berapa, duduk di situ kah? Saya akan hantar MPB pergi di situ. Tu je. Bukan susah pun, tapi kenapa susah untuk rakyat Malaysia buat benda ni? Kenapa susah untuk rakyat Malaysia buat benda ni? Itu yang kita orang kata apa, itu yang kita pelik tu. Share sikit fit cara nak buat laporan supaya senang. Boleh buat laporan. Boleh telefon ke, sekarang ni kita ada DCC COVID. Boleh telefon ke DCC COVID untuk maklumkan berkenaan dengan pendapatan warga asing. Cara dia adalah contoh tuan-tuan duduk dalam daerah mana. Ni kita nak ambil contoh daerah mana ni, Abang Muhammad Fazli. Contoh daerah mana? Cuba bagi tahu. Sebut satu daerah. Sambil saya balik okok down. Okey, Syah Alam Okey, Syah Alam. Telefon ke IPD Syah Alam. Kalau Syah Alam ni boleh telefon IPK, tak apa. Telefon ke IPD Syah Alam, minta sambung. Bila tuan-tuan telefon ke IPD Syah Alam tu, tuan-tuan akan bercakap dengan operator. Dia akan cakap, Assalamualaikum, selamat petang. Ibu pejabat polis daerah Syah Alam. Dengan siapa saya bercakap? Tuan-tuan memang beritahu, okey, nama saya sekian ni, Sipolan bin Sipolan. Ada apa tu cik? Okey, saya nak, boleh tak sambungkan saya kepada pusat kawalan daerah? Ataupun pendek dia, boleh tak sambungkan saya kepada DCC? Jadi okey, sila tunggu sebentar di talian.
Lepas tu dia ada lagu sikit. And dia ada lagu. And lepas tu dia akan jawab, Assalamualaikum, selamat petang. This is Shah Alam. Dengan siapa saya bercakap? Kan? Jadi cik pun beritahu, okey, nama sekian ni. Okey cik, and saya nak buat makluman di kawasan, di tempat-tempat sekian ni. Sebagai contoh, lorong 26 Shah Alam. And ada warga asing berkeliaran di kawasan tersebut dan menggugat ketenteraman awam. Minta tolong cik untuk hantar kereta peronda. Lepas tu dia akan jawab, okey, dengan siapa saya bercakap ni, boleh bagi nama. Okey, nama cik sekian-sekian apa. Nama saya si Polan bin Supolan. Nombor telefon yang bercakap ni kosong berapa bla 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 bla. Okey cik, kita akan maklum kepada balai yang berdekatan dan juga kereta-kereta peronda yang ada berdekatan untuk datang ke lokasi encik sekarang. Terima kasih. Tu dia letak. Okey, tu je, bukan payah pun. Bukan payah pun. Kan? Kalau tuan-tuan nak telefon immigration pula, dia akan jawab. Operator dia macam mana? Saya lupa dah. Operator immigration. Selamat datang ke Jabatan Immigration Malaysia. Tekan 1 untuk bahasa Malaysia. Tekan 2 untuk bahasa English. Tekan 3 untuk bahasa Cina. Sila pilih menu di atas. Menu yang turut, tak silap saya. Lepas tu cik pun tekan 1. Untuk maklumat berkenaan dengan pasport dan kehilangan pasport, sila tekan 1. Betul tak? Kan? Untuk maklumat berkenaan dengan permit bekerja dan ni, sila tekan 2. Kan? Lepas tu 3 saya dah lupa dah apa. Kan? Untuk bahagian penguatkuasaan immigration, sila tekan 4. Jadi dia tekan 4 tu dia bunyi lagu sikit. Sila tekan bintang untuk terus menunggu. Lepas tu cik pun tekan lagi sekali lagu ni. Sampai kira 1 hari tu dah dengar tu lah. Jadi telefon di sisi senang. Duduk boleh. Baling boleh kan? Boleh. Bahagian dalam dan Sembawang Perai Pulau Pinang. Laju je gulung kot don. Baru belajar lah laju sikit. Langkawi ni banyak sangat rohnya. Siap ada buat sekolah dalam hutan kita. Fik tak ada ke WhatsApp group untuk rakyat buat laporan hantar gambar parti ke tingkuk dan penjelasan? Ada. 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 Penerangan yang baik Abang Muhammad Fazli. Sini ramai warga Nepal di negara Nepal. Macam mana tu? Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan tu, saya kata buat laporan. Nampak kata mereka menggugat ketenteraman hamba. Confirm MBB akan sampai. Confirm MBB akan sampai buat pemeriksaan. Jadi kalau dia ni, kita ada di situ kita buatlah, okey, kereta peronda polis telah sampai. Bagi video, kita ada banyak member kita buat channel YouTube bagi video. Jadi kalau tindakan tidak diambil, mana kita bayarlah video tu. Dengan kuasa virus sekarang ni, apa-apa pun boleh jadi. Pengarah multimedia komunikasi pun kena pecat. Jadi pergi ambil video. Okey, saya duduk di sini. Polis pun dah sampai untuk buat pemeriksaan. Macam hari tu ada seorang buat yang di Kelang tu. Jadi kedai pun kena sita. Kedai pun kena sita. Jadi masalah ialah ni, rakyat tidak mahu bertanggungjawab. Itu masalahnya. Kita duk bagi tahu kepada semua ni, tanggungjawab kepada semua orang. Tanggungjawab pada semua orang. Kena ambil benda ni semua. Tidak boleh kita letakkan kepada sesuatu ikon. Okey, Syafiq Alim ni, dia boleh buat, serah pada dia. Tak boleh hentak saya pun tak mampu. Saya bukan ada kewangan yang kukuh. Untuk pergi sana, pergi sini, tak boleh. Jadi orang kata apa? Kita sama-sama. Jadi saya cuma menyampaikan maklumat. Jadi daripada segi tindakan tu kita bersama-sama. Sebab itulah dalam pepatah Melayu menyebut bahawa bersatu teguh bercerai roboh. Sebab tu kita kena bersatu. Apabila kita bersatu dalam kes Paul, maka dia dipecat jawatannya daripada pengarah multimedia dan komunikasi. Sama juga dalam kes menangani warga asing ni. Sebab itu kita tengok dalam slogan Polis di Diraja Malaysia menyebut bahawa polis dan masyarakat berpisah tiada. Sebab tu saya kata kalau kita nak ikut standard sekolah YAT, 1 orang anggota polis bersamaan dengan 5 orang awam. Jadi di Malaysia sekarang ni, saya nak tanya tuan-tuan, 1 anggota polis ni bersamaan dengan berapa ribu orang awam? 1 anggota polis ni bercecah sampai berbelas-belas ribu orang awam. Macam mana dia nak menjaga? Jadi sebab itulah orang kata kalau dalam sektor pun MPB ronda, berapa kilometer, berapa radius, berapa kilometer persegi dia ronda. 1 biji kereta 2 orang. Jadi sebab itulah perlunya maklumat awam. Dan juga perlunya ada sifat ambil tahu, bukan sifat acuh tak acuh. Dan setiap orang awam kena cakna. Terhadap apa yang berlaku di dalam persekitarannya. Itulah kaedah yang paling senang sekali untuk kita bantrah warga asing di dalam negara kita.
Sekarang ni puak-puak Rohingya ni ada stesen TV yang berpekalan di Malaysia. Stesen TV mereka di dalam Kuala Lumpur pula tu, mereka menggunakan stesen TV mereka untuk memburukkan kita di luar negara. Stesen TV mereka disiarkan serata dunia pula tu. Okey. Sekarang ini saya dah siasat berkenaan dengan Akta Penyiaran dan juga Pencetakan. Di situ menyebut bahawa mesti ada permit daripada Perdana Menteri bagi menubuhkan ataupun. Okey, jadi saya sebelum tamatkan ni, adik saya call tadi nak pergi tengok rumah Ustaz kan. Dia nak cari rumah. Jadi orang kata apa, saya nak bagi tahu tentang penyiaran ni, saya dah baca dalam satu akta dipanggil sebagai Akta Penyiaran dan juga Pencetakan Malaysia. Setiap syarikat penyiaran berita ataupun dipanggil sebagai Printed Press and Publishing Act. Tak silap saya lah. Jadi dia menyebut di dalam itu bahawa setiap syarikat penyiaran dan juga percetakan mestilah mempunyai permit daripada Perdana Menteri bagi menjalankan operasi penyiaran sama ada rakaman visual, rakaman audio dan juga percetakan di dalam negara Malaysia. Jadi saya ni nak beritahu pada orang-orang yang duduk di Alok Stang Kedah lah. Saya dah call kepada cikgu di hari seorang wartawan sebab kita nak tahu benda ni, kita kena tanya kepada wartawan dulu. Akta ni macam mana? Kita tanya, kalau kata contoh macam Malaysia Gazette, mereka buat news dalam Facebook, adakah mereka perlu memohon permit yang sedemikian? Saya nak tanya tu kepada dia. Kalau dia bagi tahu, sebab kita bukan wartawan, kita tak tahu, sebab tu kita kena bertanya. Kita pun ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Jadi sebab itulah manusia ni dia kena bertanya. Dan juga ustaz saya pernah cakap dengan saya, dia kata kalau kita nak pergi mana-mana pun sunnah untuk kita berhenti tanya orang. Maknanya kena bertanya. Bertanya, tak tanya sesat jalan lah. Jadi kita kena bertanya. Saya nak dapatkan kepastian dulu daripada seorang wartawan yang sekarang ni menjadi public figure ni. Dia memang public figure lah, tapi dia buat Facebook. Jadi saya nak tanya dia, nak dapatkan confirmation daripada dia. Jadi kalau ada confirmation daripada dia, insya-Allah kita di peringkat Negeri Kedah, di peringkat Negeri Kedah kita akan himpun orang untuk kita buat satu laporan polis ke atas TV Rohingya di Malaysia untuk diambil tindakan kerana mereka telah menyiarkan artikel ataupun sebarang doktrin ni main dalam perkara sebelah tersilap. Mereka menyiarkan percetakan audio dan juga visual iaitu berkenaan dengan sesuatu penyiaran berita tanpa permit yang sah daripada kerajaan Malaysia. Jadi kita akan buat laporan polis. Jadi tuan-tuan tunggu, saya dah bagi dah akta tu ada dalam page saya. Akta tu ada dalam page saya dah up naik dah. Jadi saya akan berhubung dulu dengan cikgu apa nama dia, tak, saya lupa dah. Saya akan berhubung dengan dia untuk tanya dia berkenaan dengan benda ni untuk dapatkan kepastian. Kalau betul, kalau ada kepastian daripada dia, dan kita akan buatlah. Mungkin kita akan panggil tu kita punya orang-orang yang lebih berumur daripada kita, Pak Tam Kedah dan sebagainya, untuk jadi wakil kita untuk PDIPD Alok Stang bersama-sama lah. Saya akan bincang tengok kod ada pemuda, sebab saya pun baru balik ke Kedah ni. Jadi pemuda PPBM ni ramai lah kena. Pemuda Alok Stang ni ada kena Datuk Asmuni, di Kubang Basu kenal lah Datuk Asmuni dan sebagainya ni. Nanti kita akan bincang macam mana tengok dekat ni untuk buat satu laporan polis ke atas Rohingya ni. Kerana mereka telah menyiarkan berita tanpa permit yang sah daripada kerajaan Malaysia ke seluruh dunia. Jadi saya akan tanya anda, jangan risau bab ni Abang Wan Karudin Abu Noh. Waalaikumsalam. Majikan bela parti boleh dikenakan di bawah Akta Immigration. Berapa? Tolong tadi yang bagi Akta Immigration tadi tu, tolong bagi Ustaz. Dia boleh denda 30,000 dan juga 10 tahun penjara. Saya lupa dah. Di bawah seksyen apa 10 tak silap. Siapa ni tolong tengok Ustaz Akta Immigration. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik Muhammad Noh. Tolong tengok Ustaz Akta Immigration. Siapa dia tadi hak bagi Akta Immigration tu? Majikan bersekongkol dengan untuk menjaga pendatang tanpa izin ni. Bawah Akta Immigration berapa boleh didakwa. Kerana melindungi. Boleh nanti bagi tahu kita pi. Ya betul tahu dah. Ni siapa tadi bagi tadi? Tolong Ustaz pergi tengok Akta Immigration. Saya Akta Immigration nak kena keluar duk ada dalam telefon. Tolong Ustaz bagi rakan-rakan kita tahu supaya dia boleh buat laporan polis berkenaan dengan akta tersebut. Melindungi pendatang tanpa izin ni.
mengambil pekerja, menggajikan. Dia ayat dia menggajikan pekerja pendatang tanpa izin boleh didakwa di bawah Akta Immigration, didenda tidak kurang daripada 30,000 dan penjara tidak kurang daripada 10 tahun kalau tak silap saya. Tolong Ustaz, siapa-siapa ada? Pergi kopi Ustaz, ambil buat main masuk dalam ni bagi kawan-kawan kita baca. Kita nak berkongsi maklumat ni. Kita nak lawan dengan pendatang haram tanpa izin ni, kita perlukan fact dan kita perlukan fakta. Bukan kita perlukan orang kata apa, menjadi artis dan sebagainya. Menjadi famous. Kita perlukan akta, kita perlukan ilmu. Jadi siapa-siapa hak ada tu, mana anggota polis ke siapa ada tu, tolong Ustaz. Sebab saya buku Akta Immigration tu ada dalam telefon. Tolong Ustaz, sahabat-sahabat, tolong percari Ustaz bagi ni hak mana pejuang-pejuang kita ni, apa nama ni, ada banyak ni. Pak Tam apa semua ni, Pak Cik Noh apa semua ni. Kebanyakannya orang veteran kita yang ambil tahu. Berita yang disiarkan kalau betul tak apa, tapi yang banyak palsu gamat-gamat yang guna tu gamat yang telah diedit. Dia tak boleh ke? Itu di bawah akta berita apa nama ni, kenyataan apa nama palsu tu bawah MCMC. Hak ni pasal penyiaran berita. Dia ada akta khusus tu. Dia ada, sebab saya pernah dulu pasal kes utusan dulu. Saya pernah tahu pasal ni, saya pernah baca. Dia panggil sebagai Act Printed Press and Published. Apa nama? Published. Printed Press and Publish. Printed Press and Publish. Tu orang Melayu cakap, orang putih tu. Dia ada akta dia yang khusus. Hak yang anti berita tidak benar tu akta lain. Hak tu fake news. Hak tu bawah fake news. Satu lagi isu majikan akan cover ketua balai. Tidak macam tu. Tidak kesemuanya. Kita buat laporan dulu. Kalau tak ambil tindakan, kita ada jalan yang lain. Kita jangan cakap, pihak polis ya salah 100%. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Kita tak boleh don't judge people by its cover. Kalau ada satu orang buat macam tu, tak semua orang buat macam tu. Amir Badu pun ada sebut, ada anggota pihak polis yang terlibat dalam sindiket pendatang haram. Pendatang haram tanpa izin ni. Pendatang asing, pendatang tanpa izin ni. Parti ni. Jadi takkan nak kata ketua polis negara melindungi. Jadi dia ada cara dia, kaedah dia. Bila kita buat laporan, ketua polis balai tidak ambil tindakan, kita akan bawa benda ni ke mana? Ke dalam bahagian PDRM dulu. Kita buat laporan ke Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard ataupun dipanggil sebagai JIP. Kalau tak jalan juga di peringkat JIP, kita bawa laporan kita di Jabatan Integriti Pematuhan Standard ni, kita bawa ke Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Itu dipanggil sebagai siap. Kalau selepas kita buat di Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, kita buat laporan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Itu dia ada kaedah, dia punya stage dia. Jangan kita letak kesalahan kepada sesuatu institusi. Sebab bila kita letak kesalahan di atas sesuatu institusi, kita boleh didakwa kerana memfitnah ataupun kita boleh didakwa kerana mengeluarkan satu kenyataan untuk merosakkan sesuatu institusi. Sebab tu saya kata, kalau kata di dalam parti politik pun ada yang tidak berintegriti. Sama juga dekat mana-mana pun bila kita main dengan manusia ni, dekat mana-mana pun ada manusia baik, ada manusia jahat. Tetapi bukan salah kepada institusi itu. Institusi itu mulia. Polis Diraja Malaysia itu mulia. Tetapi yang buat kesilapan tu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang buat kesilapan. Dan bagaimana kaedahnya? Kalau kita buat laporan polis, laporan itu tidak diambil tindakan ataupun di NFA kan, dipanggil sebagai non-further action, kita boleh buat laporan semula untuk kita rujuk kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Kita boleh buat silap. Kita boleh buat laporan pula untuk rujuk kepada Jabatan Integriti Pematuhan Standard di dalam polis ataupun dipanggil sebagai JIPS. Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Kalau tak berjaya di peringkat JIPS, Jabatan Integriti Pematuhan Standard, kita akan bawa pergi ke Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan untuk menyelidik berkenaan dengan laporan yang kita telah buat. Dan dalam masa yang sama, kita akan pergi buat laporan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk melihat sama ada berlaku rasuah ataupun tidak berlaku rasuah di dalam penyiasatan tersebut. Itu je, dia ada stage-stage dia. Dia ada stage-stage dia yang kita perlu tahu, kita perlu cakna. Sebab tu saya kata rakyat jangan ambil sikap acuh tak acuh. Rakyat mestilah cakna kepada kedudukan institusi dalam negara kita Malaysia. Sebab kita ada semua tu. Kita ada semua tu. Jadi kita perlu tahu kedudukan, apakah fungsi-fungsi institusi berkenaan. Pihak polis apa fungsi dia?
Jadi di dalam pihak polis ni apa jabatan-jabatan yang ada untuk mengawal jabatan-jabatan yang lain? Kita ada Jabatan Integriti Pematuhan Standard. Kalau tidak berjaya di peringkat G, apa yang kita perlu buat lagi? Kita ada Suruhanjaya Integriti. Dia terpisah daripada PDRM. Dia terpisah daripada PDRM untuk menyiasat berkenaan dengan ketulusan dan integriti anggota-anggota pejabat awam. Dipanggil sebagai SIAP, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Jadi selain daripada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, kita ada apa? Kita ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebab itu kita perlu tahu apakah fungsi-fungsi jabatan-jabatan yang ada di dalam kerajaan. Bukan kita menyalahkan pihak-pihak yang tertentu. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Duk tengok live Abang Syafiq. Terima kasih. Ini yang ada dalam page saya tadi ya. Ini ada dalam page saya tadi. Adakah TV Rohingya mempunyai permit percetakan dan penyiaran berita di Malaysia? Siapa yang mengiktiraf Rohingya Malaysia News Printing Press and Publication Act 1984 offers to print, import, publish, etc. newspaper without permit. 5 bracket 1 no person shall print, import, publish, sell, circulate or distribute or offer to publish, sell, circulate or distribute any newspaper printed in Malaysia or Singapore unless there has been granted by the Minister in respect of such newspaper a permit under paragraph 6 bracket 1 bracket A or B. Bracket 2 subsection 2 any person who bracket A print any newspaper in respect of which a permit has not been granted or in respect of which a permit has been revoked or suspended, or bracket B import, publish, sell, circulate or distribute or offer to publish, sell, circulate or distribute or has in his possession for any such purpose any newspaper printed in Malaysia or Singapore in respect of